Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedang hadirin muslimin, mukmin, muttaqin yang dirahmati Allah SWT. Di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama berkaitan dengan daurah khas solat musafir, jamak dan qasar, kemudahan daripada Allah SWT, yang akan dibuat pada 1 Mei 2025, minggu depan, hari Khamis. Yes, ketika cuti hari pekerja. Dibuat pada 8.30 pagi hingga 1 tengah hari di Dewan Solat ini, Suruh Haji Maksum. Bagi yang nak mengikuti program ini, yuran penyertaan adalah RM10 seorang. Penceramahnya adalah Ustaz Muhammad Zul Khairi bin Muhammad Nur. Kedua, segala persoalan boleh ditanya kepada Puan Shima ataupun Puan Afdal, Encik Afdal. Yang kedua, berkaitan dengan program korban, kita telah membuka satu bahagian sebanyak RM900 satu bahagian. Ya. Ini adalah termasuk dengan kos pengurusan. Jadi kalau ada yang nak mengikuti program korban, bolehlah memberitahu kepada pihak surau, insyaAllah. Dan yang ketiga, InsyaAllah selepas solat Jumaat ini, kita akan membuat satu solat hajat berkenaan dengan fenomena air pasang besar dan ramalan ombak naik tinggi yang akan berlaku atau dijangka berlaku pada hari Ahad hingga Isnin 27 hingga 28 April, yang dijangka sampai ketinggian mencecah 5.5 meter. Jadi kita sama-sama insyaAllah solat hajat selepas solat Jumaat. Mudah-mudahan perkara ini sama ada tidak berlaku ataupun kita dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Jadi petugas pada hari ini, Khatib dan Imam ialah Ustaz Khairul Azhar dan Bilal ialah Encik Syahrin bin Yusuf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk menangani jenayah buli dalam masyarakat. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buli dalam bahasa Arab disebut sebagai at-tamannur, at-tanammur, al-ittihad dan al-idha yang membawa makna perlakuan agresif, penindasan atau tindakan menyakiti secara fizikal, emosi atau mental. Dalam konteks semasa, istilah at-tanammur lebih kerap digunakan bagi menggambarkan perlakuan buli dalam pelbagai situasi. Ia bukan sekadar perbuatan menyakiti, tetapi satu bentuk kezaliman yang boleh menjejaskan maruah dan kesejahteraan individu yang dibuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang umat Islam daripada menyakiti sesama manusia, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam yang sempurna keislamannya adalah apabila orang-orang Islam lain terselamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Pada zaman jahiliyah, konsep buli tidak seperti yang kita fahami hari ini, tetapi ia tetap wujud dalam bentuk penindasan terhadap golongan lemah, kezaliman berdasarkan situasi sosial, kekerasan antara suku kaum, serta penghinaan dan penganiayaan terhadap anak perempuan.
Begitu juga berlakunya penyalahgunaan kuasa dan normalisasi golongan yang kuat menindas golongan yang lemah tanpa rasa belas kasihan. Namun Islam datang sebagai cahaya yang menghapuskan kezaliman ini. Islam menegaskan bahawa manusia itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa membezakan keturunan, pangkat atau kedudukan kecuali mereka yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Islam adalah agama yang membawa keadilan, mengangkat martabat mereka yang tertindas, melindungi wanita, kanak-kanak, hamba dan fakir miskin sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tolonglah saudaramu sama ada dia seorang yang menzalimi atau dizalimi. Lalu seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, aku akan menolongnya jika dia dizalimi. Tetapi bagaimana jika dia yang menzalimi? Bagaimana aku menolongnya? Baginda menjawab, kamu menahannya atau menghalangnya daripada melakukan kezaliman, maka itu adalah bentuk pertolongan kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Buli berpotensi untuk berlaku di mana-mana tempat atau suasana yang pelbagai. Sama ada di tempat kerja, sekolah atau institusi pengajian tinggi, jalan raya, kawasan kejiranan maupun di dunia maya. Ia dilakukan secara sengaja dan sedar oleh individu atau kumpulan dalam bentuk gangguan emosi, tekanan atau penghinaan, sama ada secara fizikal maupun dalam talian disebabkan oleh pengaruh fitnah, perasaan dengki dan dendam serta gagal mengawal emosi dan kemarahan. Dalam konteks di sekolah pula, buli merupakan salah satu isu disiplin yang paling serius. Menurut sesetengah laporan, perbuatan buli secara fizikal adalah yang paling kerap berlaku dalam kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah di beberapa buah negeri di Malaysia. Selain itu, terdapat juga kajian yang menunjukkan bahawa pelajar lelaki lebih cenderung terlibat dalam tingkah laku buli berbanding pelajar perempuan. Hakikatnya buli bukan sekadar perbuatan menindas atau menyakiti, tetapi dalam kes yang lebih tragis, ia boleh meragut nyawa. Kematian akibat buli adalah bukti nyata betapa dahsyatnya kesan perbuatan ini. Sebagai contoh, kes buli pernah direkodkan pada Mei 2017 melibatkan pelajar-pelajar di sebuah universiti awam Malaysia yang membuli rakannya sehingga menyebabkan kematian hanya kerana dituduh mencuri komputer riba. Malangnya, insiden seperti ini sering berlaku kerana mangsa tidak dapat bantuan pada waktu yang sepatutnya dan tiada siapa yang berani bertindak menghentikannya sebelum terlambat. Sidang Jumaat yang berbahagia. Bagi menangani jenayah buli di sekolah khususnya, guru dan kaunselor yang dilantik harus diberikan latihan khusus untuk mengenal pasti tanda-tanda awal mangsa buli serta memberikan sokongan psikologi yang berkesan. Ibu bapa juga perlu dilibatkan secara aktif dalam perbincangan dan penyelesaian kes buli agar tindakan dapat diambil lebih awal sebelum ia menjadi lebih serius. Sebagai langkah strategik, pihak sekolah perlu mengambil pendekatan proaktif dalam mengenal pasti punca buli dengan melaksanakan kempen kesedaran dan bimbingan serta menguatkuasakan tindakan disiplin tegas terhadap pelaku buli. Tingkah laku membuli harus dibenteras sepenuhnya dengan mewujudkan budaya yang berasaskan prinsip saling menghormati, bertoleransi dan menerima kepelbagaian dalam kalangan murid dan tenaga pengajar.
bagi mewujudkan suasana kondusif di sekolah-sekolah. Maka disarankan kepada pihak sekolah untuk meneliti semula dasar dan amalan sedia ada serta mengkaji status kes buli yang wujud di sekolah masing-masing. Keutamaan dasar perlu ditetapkan bagi memulakan perubahan yang efektif. Jawatan kuasa anti buli juga wajar diwujudkan bagi meningkatkan kesedaran tentang keburukan gejala buli. Semua pihak perlu terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan inisiatif ini bagi menangani dan mengurus insiden buli yang semakin berleluasa. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, bagi meningkatkan hubungan positif antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti, maka strategi berkesan yang telah dirancang bersama perlulah diterapkan, termasuklah menggalakkan sokongan rakan sebaya serta memperkukuhkan peranan guru untuk diangkat sebagai teladan di sekolah. Dalam proses ini, pemimpin utama di sekolah sama ada pengetua atau guru besar memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kejayaan inisiatif pencegahan buli. Pada masa yang sama, pendidikan dan kesedaran perlu diperkukuhkan melalui kempen yang menekankan kesan negatif buli di samping menerapkan nilai hormat dan empati sejak awal. Peraturan dan dasar yang tegas juga harus dikuatkuasakan dengan memastikan undang-undang tersebut menetapkan tindakan tata tertib ataupun hukuman yang sewajarnya terhadap pelaku jenayah buli selain menyediakan saluran aduan yang selamat untuk mangsa-mangsa buli. Sokongan daripada masyarakat dan kerajaan turut memainkan peranan penting dalam menangani isu ini. Penyediaan talian bantuan atau kaunseling bagi mangsa serta galakan untuk mereka melaporkan kejadian tanpa rasa takut adalah antara langkah yang perlu diambil. Dalam semua aspek ini, penglibatan pemimpin amat diperlukan untuk memainkan peranan aktif dalam mencegah dan menangani jenayah buli. Masalah buli dalam sesebuah komuniti bukan tanggungjawab individu semata-mata, tetapi memerlukan usaha secara bersama daripada semua pihak. Dengan sokongan yang kukuh dan tahap kesedaran yang tinggi, insya-Allah jenayah buli dapat dikurangkan hingga akhirnya dapat menjadikan masyarakat kita hidup lebih aman, selamat dan harmoni. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Pertama, umat Islam adalah menyedari bahawa Islam melarang keras barang bentuk penindasan, penghinaan atau perbuatan yang menyakiti orang lain, sama ada secara fizikal, lisan maupun emosi. Kedua, umat Islam adalah sentiasa ingat bahawa perbuatan menzalimi orang lain bukan sahaja membawa keburukan di dunia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ketiga, umat Islam hendaklah prihatin terhadap keadaan saudara sekelilingnya kerana berdiam diri daripada kezaliman atau membiarkannya berterusan bererti bersubahat dalam dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka
orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Syah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayat wat taufiq was sihhata was salamata mink liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Syah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikannya ya Allah masjid atau surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah pegangan akidah umat Islam di negeri ini, akidah yang berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بالصلاة. Lurus, rapatkan saf, penuhkan saf-saf di hadapan dahulu. Beri ruang kepada mereka yang masih berada di luar untuk sama-sama masuk ke dalam dewan utama untuk kita solat Jumat insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. استووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من الشريك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له بذلك أمرت وأنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القيمة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم اهزم وانصر عليهم. وصلى الله وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نشهد أن لا إله إلا الله. نشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلى على بارك على محمد وآل كما باركت على إبراهيم
في العالمين إنك حميد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. InsyaAllah kita salat sunat hajat bagi Allah menghindarkan kita daripada bala bencana, ribut taufan, banjir yang besar yang dijangka berlaku pada hari Ahad dan Isnin ini. Mudah-mudahan kita berikan perlindungan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. إن الصلاة المستقيم والمحيي والممات بالحق من شريك له بذلك أمرت الناس وعاشت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
التحية المباركة السلام عليك أيها الشرف ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم قلوبنا وسلم أرواحنا وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله. Memang tak